warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita pada pagi ini, iaitu pada 10 hari bulan Jun, ya, bulan 6, ya, 10 bulan Jun, iaitu tarikh baru, ya, dan kita rasa gembira sikitlah, ya, apabila masuk tarikh ini kita dapat bergerak dengan lebih luas lagi, ya, iaitu PKPP, ya. Mudah-mudahan dengan pergerakan ini rasa selesa lah kita untuk menziarahi keluarga dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun diingatkan bahawa berhati-hatilah, mudah-mudahan keadaan kita dalam keadaan yang selamat, insya-Allah. Baik, kita sambung sikit tentang perbincangan kita tentang kata-kata yang disebut oleh Imam Ahmad bin Ibrahim bin Adham, ya, berkaitan dengan doa yang tidak diterima. Yang murid-murid tanya tentang doa yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa ni tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Ibrahim Adham kata, iaitu kerana kita ni buta dengan 10 perkara. Jadi perkara yang pertama kita dah bincang, iaitu tentang kita mengenal Allah tapi kita tidak menunaikan hak-hak Allah. Dan yang kedua kita bincang juga tentang di mana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kita tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dan pada pagi ini kita bincang bab yang ketiga pula, antara perkara yang kita buta, yang kita tak faham maksudnya di sini, iaitu kerana Allah memberi kita membaca Al-Quran, ya, Allah bagi kita mukjizat, iaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kita membaca Al-Quran tapi kita tidak melaksanakan apa yang disebut dalam Al-Quran itu. Kita tak menunaikan apa yang disebut dalam Al-Quran itu. Jadi inilah di antara perkara-perkara yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu, makna dengan antara 3 perkara tersebut juga merupakan perkara yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini kita sekarang memang baca Quran, ya, ramai daripada kalangan kita membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran itu merupakan sebagai satu ibadat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala. Tapi bukan setakat itu sahaja, ya. Kita tahu bahawa Quran ini ialah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Dan Al-Quran ni dia menjadi panduan hidup kepada kita. Jadi kalau kita baca Al-Quran, tak faham Al-Quran pun kita dapat pahala. Tapi apabila kita baca Al-Quran, kita faham maksud Al-Quran, apa yang diperintah oleh Al-Quran, dan kita beramal dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran itu, yang menjadikan kita ni, orang kata, hidup yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan Quran itu ialah hudan linnas, maksudnya petunjuk bagi manusia. Jadi kalau kita katalah kita bincangkan tentang mukjizat Nabi ni pada kita, ya, iaitu kepada hambanya, iaitu umat Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai mukjizat, dan mukjizat itu Allah kekalkan kepada kita dengan tujuan untuk supaya kita menjadikan dia sebagai panduan kehidupan kita. Sebab Al-Quran itu banyak menjelaskan tentang kehidupan kita. Jadi bila kita faham membaca Al-Quran, kita faham apa yang terdapat dalam Al-Quran, maka kepahaman itu menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohlah kita kata dalam Al-Quran perintahkan kita supaya kita sembahyang. Dalam Al-Quran perintahkan kita supaya kita melakukan amalan soleh, ya, tentang kehidupan kita, masa kita ni. Disebut dalam Al-Quran, dia kata Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr, ya, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, kemudian melakukan amalan soleh,
wa tawassaw bil haq, dan berpesan-pesan dengan yang hak. Seperti yang kita sebut, hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga berkesan dengan kesabaran, wa tawassaw bis sabr. Jadi Al-Quran menyebutkan dengan satu ayat, dengan ayat itu juga, dengan surah Al-Asr itu juga menyebutkan kepada kita bahawa betapa Quran itu beri petunjuk kepada kita. Masa ni maksudnya umur kita lah, ya, daripada kita lahir sampailah kita mati, itu dia katakan masa, ya. Jadi kalau masa ni kita manfaatkan dia dengan baik, umur kita ini, maka kita menjadi orang yang tak rugi. Tak rugi. Siapa yang tak rugi itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang yang beriman lah. Alhamdulillah, Allah bagi nikmat iman dan Islam kepada kita. Wa amilus solihat, kemudian Allah perintahkan kita buat amalan soleh, buat amalan yang baik, solat amalan yang baik, banyak lagi lah amalan-amalan baik yang disebut dalam Al-Quran, ya, bersedekah dan sebagainya, bercakap benar dan sebagainya, tidak khianat dan sebagainya, ya. Tapi di akhir-akhir zaman ni, amalan yang baik itu kadang-kadang hak yang khianat jadi amalan yang baik pula. Ini yang berlaku kepada kita pada hari ini. Jadi maksudnya Allah larang kita. Jadi mana mungkin doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau sekiranya perkara-perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu yang baik kita tak laksanakan dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang berikutnya iaitu Al-Quran menyebutkan kepada kita, berpesanlah dengan perkara-perkara yang hak, ya, perkara yang hak, iaitu hak kebenaran, ya, hak keadilan, ya, itu yang Allah sebut di sini, kan. Jadi ini antara doa-doa yang akan dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sikap-sikap manusia yang macam ini, ya. Tengoklah seperti mana yang contoh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sifat-sifat itu yang menjerumus ke arah dia menjadikan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi nikmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah bagi nikmat kepada dia, Allah bagi segala-galanya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Allah cintakan dia. Maka sebab itulah kita pun diharapkan supaya dapat, ya, melaksanakan apa yang kita baca dalam Al-Quran itu, maka dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita. Jadi inilah di antara perkara yang disebut oleh Ibrahim Adham. Kadang-kadang kita baca Al-Quran tapi kita tak menghayati apa yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi mana mungkinlah, ya, doa kita, permintaan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama, ya, kita membaca Al-Quran, bukan setakat membaca sahaja, maka kita tadabbur, kita fahamkan makna dia, dan yang lebih baik lagi apabila kita faham maknanya, terus kita amalkan dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran itu menceritakan segala-galanya dalam kehidupan kita, untuk supaya kita menjadi manusia yang kita selalu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita berdoa, kita minta kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta kebaikan di akhirat. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik dunia, baik di akhirat, dan jauh daripada api neraka. Jadi apa yang disebut dalam Al-Quran itu, itulah amalan dia, supaya kita dapat kehidupan yang baik di dunia, dan juga kebaikan tu dapat di akhirat, dan seterusnya menjauhkan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada panduan yang lain yang disebut melainkan dalam Al-Quran Anul Karim, iaitu Quran yang mulia. Jadi marilah sama-sama kita membaca Al-Quran, ya, dan kita tadabbur Al-Quran, dan kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam Al-Quran sebagai mukjizat, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, dan ditinggalkan kepada kita umat manusia, iaitu oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita, dengan tujuan untuk menjadi panduan hidup kepada kita, ya. Jadi ini merupakan sebagai satu, kita katakan, kalau kita nak bincangkan di sini, kita katakan sebagai satu harta pusaka lah, kita katakan, ya, harta pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita dengan tujuan untuk nak menjadikan kita ni selamat hidup di dunia dan di akhirat. Nabi dah tak ada lagi dah. Nabi dah pergi meninggalkan kita. Tapi untuk nak menyelamatkan kita, maka Nabi tinggalkan pusaka dia, iaitu apa dia? Yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia, iaitu Al-Quran, dan insya-Allah Al-Quran itu menjadi bimbingan dan panduan kepada kita. Jadi itu saja, ya, sebagai
ulasan yang ketiga, ya, yang menyebut bahawa Ibrahim bin Adham menyebut bahawa kita ni buta tentang perkara-perkara ini yang menyebabkan doa kita tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ayat Al-Quran menjelaskan ud'uni fastajib lakum, berdoalah kepada aku saya aku akan tunaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.